'Cause I'm in its destiny. So watch me bring the fire, set the night. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam pembelajaran ibadah untuk PGPR untuk minggu kali ini. Sambung dari minggu lepas kita sedang dalam tajuk solat ketika uzur dan solat atas kenderaan. Pada minggu lepas kita dah tengok cara solat ketika duduk. Pada minggu ni kita akan belajar lagi 4 cara, iaitu cara solat ketika baring mengiring dan menggunakan isyarat mata dan hati. Jadi kita akan tengok bagaimana cara-cara dia. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 18. Solat ketika baring mengiring. Kita tengok pada muka surat 18 ni. Semua rukun perbuatan mesti dilakukan dengan isyarat kepala. Jika tidak mampu dengan mata, jika tidak juga dengan hati. Yang pertama, solat mengiring yang lebih baik adalah dengan mengiring atas rusuk kanan, menghadap dada dan muka ke arah kiblat. Seperti gambar rajah tu kita tengok. Macam tu contohnya. Nombor 2, rukuk dengan menundukkan kepala sedikit. Kalau baring mengiring ni, kita tengah nak rukuk, kena tunduk sikit saja kepala. Selepas rukuk, iktidal, mengangkat kepala dan tangan diluruskan ke bawah. Doa kunut jika solat subuh. Nombor 4, sujud, menundukkan kepala dan tangan diluruskan ke bawah. Nombor 5, duduk antara dua sujud dilakukan mengiring seperti kedudukan asal. Maksudnya kita dah tunduk sikit, tangan ke bawah. Bila antara dua sujud, angkat kepala dan tangan kita letak seperti antara pusat dengan dada, seperti dalam gambar di atas. Kita tengok Baiklah, seterusnya cara solat baring menentang. Yang pertama, baring dan luruskan kaki ke arah kiblat. Kepala ditinggikan sedikit, letakkan alas supaya kepala terangkat sedikit agar muka dapat menghadap kiblat. Bila baring mengiring, maksudnya kita dah letak bantal bagi contoh. Biar tinggi sikit dengan tujuan biar muka kita menghadap ke arah kiblat. Nombor 2, semua pergerakan rukuk dan sujud dilakukan dengan isyarat kepala. Jika tidak mampu dengan isyarat mata, jika tidak berdaya langsung, cukuplah dapat melakukan pergerakan rukuk solat dengan tertib dalam hatinya. Maksudnya, bila keadaan baring ni, kita kalau tak mampu nak angkat takbir, tak mampu untuk kita melakukan pergerakan kepala, cukup kita buat dengan isyarat mata. Maksudnya ni mata kita akan tundukkan pandangan. Kalau rukuk, tunduk bawah sikit. Kemudian kalau kita tidak mampu lagi, kita gunalah isyarat hati. Isyarat hati ni maksudnya dengan niat dia. Rukuk, sujud. Jadi orang yang selalunya dalam menggunakan isyarat hati atau mata ni, dia orang dah tak mampu untuk bercakap, dia tak mampu untuk berdiri, bergerak. Penyakitnya stroke sebagai contoh. Sebab itulah kena berjaga-jaga. Kalaulah satu hari nanti kita ni sakit, mana tahu kan, maka kita dah tahu dah macam mana cara nak tunaikan solat walaupun kita dalam keadaan sakit. Seterusnya, pada muka surat 19, cara solat duduk di atas kerusi. Yang pertama, duduk tegak dan luruskan tangan ke bawah. Maksudnya macam kita sembahyang berdiri juga, cuma kedudukannya duduk. Niat setelah takbiratul ihram seperti solat biasa. Nombor 2, setelah takbiratul ihram, tangan diletakkan sebagaimana solat biasa. Okey, cuma yang bezanya kita duduk atas kerusi saja. Situasi yang sesuai untuk solat duduk di atas kerusi ni bukan hanya solat untuk orang sakit saja.
dia juga sesuai ketika kita dalam kenderaan. Baik, seterusnya nombor 3, rukuk menundukkan kepala dengan dahi berhadapan dengan lutut atau sekadar yang termampu. Maksudnya bila time rukuk, kita jangan tunduk lebih kerana ingin membuat perbezaan antara rukuk dan sujud. Tunduk sedikit sahaja, yang termampu sahaja. Nombor 4, iktidal, mengangkat kepala, tangan diluruskan ke bawah. Doa kunut jika solat subuh. Yang kelima, sujud menundukkan kepala dengan badan ke bawah paras lutut sekiranya mampu. Perbuatan rukuk dan sujud mestilah ada perbezaan. Jadi boleh tengok buku teks, sebab ustaz tangkap ni dia tak full pula yang perbezaan tu. Okey, buku teks muka surat 20. Setelah kita tengok penerangan tadi, maka sekarang ni kita akan tengok cara mendirikan solat ketika di dalam kenderaan. Baiklah, solat fardu 5 waktu wajib ditunaikan walaupun ketika berada dalam kenderaan. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan semasa mengerjakan ibadah solat semasa dalam kenderaan, seperti dalam kereta api, kapal terbang, kapal laut, kereta, teksi, bas, perahu dan apa jua jenis pengangkutan lain-lain. Maksudnya kat sini, solat dalam kenderaan tak ada masalah, asalkan dia macam kita dah belajar kan sebelum-sebelum ni, tempat tu mesti bersih, maksudnya kereta tu tak ada najis lah, dan logik lah, kenderaan yang kita naik tu, dalam keadaan kita selesa. Tak boleh solat atas motor. Atas motor, tengah bawa motor tiba nak solat, itu merepek. Okey. Sekarang kita ke mana, apa ke mana, yang tu bahaya tu. Pastikan kenderaan yang kita naik tu dia selamat untuk kita dan selesa untuk kita menunaikan solat. Baik, sekarang ni kita akan tengok cara solat atas kenderaan. Okey, yang pertama, mestilah sempurna rukun dan syarat sah seperti ada wuduk, menghadap kiblat, rukuk dan sujud sama seperti solat di darat. Okey, maksudnya first kita kena ada syarat sah dulu. Maksud syarat sah, mesti ada wuduk, kita kena tentukan arah kiblat. Lepas tu dia adalah rukun dia. Rukun semua kena lengkap. Yang 13 rukun solat semua kena buat, walaupun solat duduk. Nombor 2, berdiri. Jika tidak upaya, duduk dengan rukuk kurang dari kadar tunduk sujud. Maksudnya kat sini, kalau kenderaan yang kita buat tu tak ada tempat, tak ada ruang, contoh dia kalau kapal terbang ataupun kereta api, ada ruang lah untuk kita solat kan. Tapi andai kata tak ada tempat yang disediakan, kita boleh solat secara duduk. Kemudian kena bezakan lah sikit, sujud dengan rukuk telah kita pelajari pada pelajaran yang tadi. Macam mana cara ketika duduk, tunduk kita tu kena ada perbezaan antara rukuk dan sujud. Okey. Nombor 3, jika tiada wuduk atau tidak dapat menghadap kiblat, diwajibkan juga solat sebagai menghormati waktu. Dia kata dalam perjalanan kita terkandas, sebagai contoh kan. Macam sebelum ni kalau musim raya terutamanya, kita akan terkandas, kita akan macam mana, duduk dalam kesesakan lalu lintas. Nak cerita, erti kata lain, jam jalan tu. Balik kampung jam raya sebelum ni lah, sebelum musim Covid ni. Jadi bila dah jam, bayangkan kalau kita nak solat tepi jalan pun boleh datangkan bahaya pada kita. Kita nak pergi R&R pun masih jauh. Maka air yang ada dalam kereta tu pun cukup-cukup untuk kita minum untuk ahli keluarga. Makanya kita kena juga solat walaupun tiada wuduk sebagai tanda hormati waktu. Sebab kita dalam keadaan darurat waktu tu. Jadi solatlah juga sebagai tanda menghormati waktu. Okey. Nombor 4,
takbir pertama diutamakan menghadap kiblat, diwajibkan juga sebagai menghormati waktu. Masuk kat sini. Kita solat, anda kata dalam kenderaan, maksudnya takbir pertama, Allahu Akbar, kita kena tentukan arah kiblat yang mana. Okey, dah kita angkat takbir, maka anda kata naik teksi ataupun kita naik kereta api, tiba kereta api tu tak semesti straight panjang, mesti dia ada apa, simpang-simpang dia kona-kona sikit kan. Maka tak ada masalah, walaupun dah lari dari arah kiblat, sebab takbir pertama kita sudah menghadap ke arah kiblat. Okey. Takbir pertama diutamakan menghadap kiblat walaupun dalam keadaan duduk. Nampak kat sini, walaupun kita tiada wuduk dan solat sebagai tanda menghormati waktu, apabila kita dah sampai ke destinasi ataupun sampai kat tempat yang rasa dah selesa, dah kita boleh ambil wuduk, maka wajib kita ganti balik solat yang kita buat tu. Sebab solat yang menghormati waktu tu kita buat dalam keadaan tidak berwuduk. Tapi masih lagi kena tunaikan solat. Okey. Jadi kita akan tengok kisah Nabi Ayub selepas ini. Baik, jadi kita akan baca sama-sama muka surat 22 berkenaan kisah Nabi Ayub AS. Nabi Ayub dan ujian penyakit. Nabi Ayub AS seorang Nabi yang kaya raya. Baginda memiliki keturunan anak yang ramai dan kekayaan serta kemewahan yang melimpah ruah. Namun, baginda tidak pernah sombong dan sentiasa bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Hebat Nabi kita, walaupun kaya, walaupun hebat kehidupannya, namun dia tak pernah sombong. Ini adalah contoh untuk kita semua. Iblis menjadi cemburu dengan keimanan Nabi Ayub. Iblis mula membuat tipu daya kepada Nabi Ayub. Akhirnya, Nabi Ayub menjadi miskin. Anak-anaknya juga semua meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun, segala ujian yang berlaku tidak menggugat keimanan Nabi Ayub, walau sedikit pun. Melihat keimanan Nabi Ayub yang tidak tergugat dengan godaan iblis, Nabi Ayub diuji lagi dengan penyakit kulit yang sungguh luar biasa. Baginda menderita selama 7 tahun. Walaupun menderita sakit, baginda tabah dan sabar menunai ibadah kepada Allah. Dengan izin Allah, akhirnya penyakit baginda sembuh. Nampak? Walaupun Nabi Ayub ni diserang penyakit, baginda tetap bersabar dengan mendirikan solat. Pengajarannya, ibadah solat adalah perkara wajib yang perlu dilakukan walau dalam apa jua keadaan. Contohilah ketabahan Nabi Ayub ini. Nampak kat sini. Kita sebenarnya, walaupun kita dalam keadaan tak sihat, kita kena dahulukan solat. Contoh seperti sirah Nabi Ayub. Dan juga ada juga kisah daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika mana Nabi Muhammad SAW diuji, maka solat tetap ditunaikan. Ingat balik ketika Nabi Muhammad, sebelum peristiwa Nabi Muhammad wafat, yang mana Nabi Muhammad dia nak menunaikan solat subuh, maka Nabi Muhammad SAW dia tidak mampu untuk menjadi imam pada hari subuh itu. Maka digantinya dengan Saidina Abu Bakar. Walaupun Nabi Muhammad dalam keadaan yang tidak sihat, tapi masih lagi menunaikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahawa solat ini merupakan ibadah yang sangat-sangat penting. Bukan saja untuk kita ni menambahkan keimanan, tetapi dalam masa yang sama dapat juga kita menambahkan lagi keyakinan dan juga dapat menambahkan lagi kita punya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini dahulu pelajaran kita pada minggu ni.
InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu hadapan, pada 8 hari bulan Mac 2021. Baik, sebelum Ustaz menamatkan sesi pembelajaran pada minggu ini, suka Ustaz ingatkan pada pelajar-pelajar supaya bersiap sedia dalam menghadapi sekolah norma baru pada minggu hadapan. Okey, jadi jaga kesihatan, jaga adab-adab bersama ibu bapa, rakan-rakan, jiran-jiran, sebab adab ni lebih penting sebenarnya. Walaupun orang tu ilmu dia sedikit. Ada orang ilmu banyak tapi tak ada adab. Lagi teruk sebenarnya macam tu. Tapi bila kita adab kita lebih tinggi, maka orang akan lebih suka, sayang dan senang berhubung dengan kita. Jadi jaga adab kamu, jaga mulut. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberkati Allah. InsyaAllah jumpa pada minggu depan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.